Assalamualaikum, kan sayang Kemayon dan salam sejahtera diucapkan kepada sidang Dewan. Datuk Yang di-Pertua, pertama sekali saya ingin merakamkan penghargaan dan menjunjung kasih di atas kesudian Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong serta putra dan puteri mencemar duli mengadakan lawatan ke Sabah menerusi program Kembara Kenali Borneo. Terima kasih Tuanku. Tuanku turut bertitah agar 3 isu utama iaitu jalan raya, air dan elektrik harus diselesaikan segera serta tuntutan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Seterusnya, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga Dewan dan rakyat Malaysia khususnya. Datuk Yang di-Pertua, dalam membincangkan aspek memperkukuh keterjaminan makanan, terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan dalam RMK 12 ini. Yang pertama, kerajaan perlu mengkaji semula pakej bantuan kewangan dan subsidi pertanian yang diberikan agar ianya selari dengan keadaan semasa serta memberikan tumpuan untuk memperkasa aspek latihan kepakaran petani, terutamanya dalam aspek teknologi pertanian, penternakan dan perikanan. Kedua, kerajaan perlu berusaha menarik minat para belia untuk berkecimpung dalam sektor ini bagi mengelakkan negara berhadapan dengan dilema kekurangan usahawan tani. Saya juga mencadangkan agar subjek sains pertanian dan peternakan berteraskan teknologi diperkasakan di sekolah menengah rendah. Ketiga, saya juga menggesa agar kerajaan memberikan perhatian serius di dalam menaik taraf aspek infrastruktur dan fasiliti pertanian serta pelan mitigasi bencana alam, terutamanya banjir. Keempat, saya melihatnya perlunya pihak kerajaan mewujudkan bandar pertanian pintar dengan Tenom dijadikan sebagai perintis kepada model bandar pertanian pintar ini agar ianya dapat membantu menjayakan hasrat ke arah pertanian pintar negara. Datuk Yang di-Pertua, pada ketika ini kejatuhan harga getah memberikan impak kepada struktur rantaian ekonomi di pedalaman Sabah kerana ianya mempengaruhi kuasa beli rakyat di pedalaman untuk berbelanja. Kesannya, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh saya di kawasan Tenom, rata-rata perniagaan, peruncitan, makanan, restoran dan lain-lain mengeluh dan resah bahawa perniagaan mereka terjejas kerana kuasa membeli sebahagian besarnya datang daripada penoreh getah ini. Justru itu, saya amat berharap agar pihak kerajaan menaikkan harga lantai getah skerap daripada RM2.70 pada ketika ini kepada RM3 sekilogram bagi memulihkan semula struktur rantaian ekonomi ini khususnya di pedalaman Sabah. Saya juga menggesa agar pihak kerajaan mengkaji semula kadar harga jualan getah skerap yang tidak seimbang di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan isu pelajar miskin atau kurang berkemampuan di IPT, saya ingin mencadangkan 2 perkara. Yang pertama, pihak kerajaan menyediakan kupon diskaun tiket penerbangan kepada pelajar baharu Sabah, Sarawak dan Semenanjung yang akan mendaftar untuk sesi pengajian di universiti awam yang memerlukan pengangkutan udara untuk sampai ke institut pengajian mereka. Yang kedua, pembayaran yuran pendaftaran secara automatik dan ianya dimasukkan ke dalam jumlah pinjaman ataupun beasiswa yang akan dibayar oleh pelajar setelah tamat pengajian. Cadangan ini adalah berpunca apabila saya mendapati ada pelajar terpaksa melupakan hasrat dan cita-cita mereka ke Menara Gading kerana tidak mampu untuk menanggung kesemua perbelanjaan ini sekaligus dalam tempoh yang singkat yang dianggarkan berjumlah lebih RM5,000. Datuk Yang di-Pertua, terdapat beberapa aspek pembangunan dan infrastruktur yang perlu diberi tumpuan dan perhatian serius oleh pihak kerajaan bagi menjayakan rancangan Malaysia ke-12 ini demi kepentingan rakyat Tenom. Yang pertama, berkaitan masalah jalan raya dan cadangan agar pembinaan jalan Tenom Melalap Membakut yang menghubungkan Lebuh Rayah, Pan Borneo, Kota Kinabalu, Sepitang. Yang kedua, menaik taraf jalan raya Tenom Sepitang. Yang ketiga,
pembinaan jalan ke SK Korolok. Yang keempat, pembinaan jalan ke SK Semambu. Yang kelima, pembinaan jalan ke SK Tilis Kabintaluan. Dan keenam, pembinaan jalan ke Mabong Inubay fasa kedua. Ketujuh, pembinaan jalan LIGS Kuala Tumani. Kelapan, pembinaan jalan LIGS Lagut Seberang Batu Tiningkang. Kesembilan, menaik taraf jambatan konkrit Ponontomon. Kesepuluh, pembinaan jalan raya Pangi Penom. Kesebelas, menaik taraf jalan raya Tumantalik. Manakala bagi masalah bekalan air, kerajaan seharusnya menaik taraf loji air di daerah Kemabong serta menaik taraf loji air di daerah Tenom. Antara keperluan yang mendesak yang lain adalah menaik taraf hospital daerah Tenom dan klinik-klinik kesihatan di Parlimen Tenom, termasuklah menambahkan fasiliti katil hospital, mesin-mesin perubatan dan jumlah kaki tangan dan pegawai perubatan. Yang kedua, pembinaan kompleks sukan Kemabong dengan trek olahraga sekurang-kurangnya 6 laluan trek olahraga. Ketiga, pembinaan baharu SMK Kuala Tumani. Keempat, menaik taraf sekolah daif dan membina kuartus guru di kawasan yang jauh terpencil seperti di kawasan sekolah Zon Bukit di daerah Tenom. Lima, Balai Polis Kemabong. Yang terakhir, Dato' Yang Terpertua, Tenom berharap agar peruntukan pembangunan bagi setiap rancangan Malaysia, termasuk fasa kedua rancangan Malaysia ke-12 ini, dimasukkan ke dalam trust fund yang telah diwujudkan melalui Dewan Undangan Negeri Sabah baru-baru ini. Dato' Yang Dipertua, besarlah harapan saya agar pihak kerajaan dapat mempertimbangkan yang sewajarnya terhadap isu-isu yang telah dibahaskan oleh saya sebentar tadi, agar tindakan yang sewajarnya dapat diambil bagi menjayakan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 ini. Sekian dan terima kasih.